إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله القائل وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليحتمنهم في الأرض كما استحلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوف أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Tuan-tuan sidang jemaat yang dirahmati Allah sekalian, saya berpesan pada diri saya dan para jemaah agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang diredai di dunia dan di akhirat. Pada hari ini member akan membicarakan khutbah bertajuk Pemimpin dan Masa Depan. Tuan-tuan sidang jemaat yang dirahmati Allah sekalian, pemimpin dan masa depan adalah dua elemen yang saling berkaitan. Seorang pemimpin itu adalah seorang yang memiliki daya, keupayaan dan kecekapan supaya pencapaian masa depan sebuah negara mampu dibentuk dengan baik. Kepimpinan dalam Islam bukan satu kemegahan, bukan satu keistimewaan atau kelebihan. Ianya adalah amanah, mandat yang berat dan kebertanggungjawabannya akan dipersoal di dunia lagi dan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pemimpin yang beramanah, ikhlas, adil dan mengutamakan kepentingan umum adalah golongan pertama yang mendapat naungan Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat kelak. Sekiranya cuai dan gagal, maka ianya adalah penghinaan serta penyesalan bagi seseorang yang memikul amanah. Diriwayatkan daripada Abu Zar radhiyallahu anhu
bahawa beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ala ta'miluni?" Qal fadaraba bi yadihi ala mankibi. Summa qal, "Ya Abu Dzar, innaka dha'ifun wa innaha amanatun wa innaha yaumal qiyamati khizyun wa nadamatun illa man aqadaha bihaqqiha wa adda alladhi alaihi fiha." Wahai Rasulullah, kenapa engkau tidak memberi jawatan kepadaku? Baginda sallallahu alaihi wasallam menepuk tangannya di atas bauku, kemudian bersabda, "Wahai Abu Dzar, sesungguhnya engkau lemah, sedangkan jawatan adalah amanah. Ianya pada hari kiamat nanti adalah penghinaan serta penyesalan, kecuali mereka yang mengambilnya dengan cara yang betul dan menunaikan kewajipannya." Riwayat Muslim. Tuan-tuan sidang jemaat yang dirahmati Allah sekalian, sekali lagi, di tangan kita semua terletak hak bagi menentukan pemimpin yang mampu memperbaiki kerosakan dan masalah. Integriti sedia ada, membuka jalan dan menuju kecemerlangan dan kegemilangan masa depan negara. Justru bagi merealisasikan pemimpin dan masa depan negara yang ideal serta dihormati, beberapa faktor perlu dan hendaklah dilihat dan dinilai oleh kita semua dengan akal yang sihat, berpandukan ilmu pengetahuan yang benar, pengalaman masa lalu dan situasi persekitaran semasa. Tuan-tuan sidang jemaat yang dirahmati Allah sekalian, siapa bakal dipilih menjadi pemimpin merupakan faktor utama bagi umat Islam, kerana pemimpin yang dipilih adalah potensi masa depan dan tunggak kepada kejayaan sebuah pentadbiran negara yang berintegriti dan gilang gemilang. Malaysia sebuah negara majoriti Islam. Calon pemimpin yang dipilih mestilah mempunyai kriteria yang kuat, bekerja keras dan mempunyai inisiatif dan daya usaha, bijaksana dalam kepelbagaian ras, bangsa dan agama. Pemimpin negara untuk Malaysia yang hebat memerlukan pemimpin yang berpegang teguh kepada prinsip-prinsip agama Islam, berintegriti dan bermoral tinggi. Pemimpin masa depan hendaklah mampu menentukan sesuatu dengan tepat dan betul, serta hendaklah menjaga semua unsur-unsur penting kedudukan umat Islam, umat Islam serta agama dan bangsa lain. Pemimpin masa depan juga hendaklah mampu memacu kemajuan spiritual dan fizikal yang seimbang dan membina asas-asas perpaduan sebuah negara mengikut kerangka yang ditetapkan. Dalam Islam, seorang pemimpin hendaklah memiliki dan mengamalkan 4 sifat, iaitu siddiq atau jujur, sehingga dapat dipercayai peribadi, ucapan serta tindakannya. Tabligh atau menyampaikan, yang berkemampuan dalam berkomunikasi serta berunding. Amanah atau bertanggungjawab dalam menjalankan tugasnya. Dan fatanah atau cerdas dalam menegur, mengatur perancangan, strategi serta implementasinya. Salah dalam memilih calon bakal mengundang negara yang tidak stabil dan kucar-kacir. Diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu an bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Bilakah kiamat?" Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa idza duyi'atil amanatu fantazir sa'ah." Qal, "Kaifa idha'atuha?" Qal, "Idza wussi'a al-amru ila ghairi ahlihi fantazir sa'ah." Apabila amanah disia-siakan, maka tunggulah hari kiamat. Katanya, bagaimana yang dikira mensia-siakannya? Sabda baginda sallallahu alaihi wasallam,
apabila diserahkan urusan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah kiamat. Riwayat Al-Bukhari. Tuan-tuan sidang jemaat yang dirahmati Allah sekalian, jangan memilih pemimpin yang hanya memperlekeh agamanya. Fakta sejarah menunjuk ramai pemimpin yang meletakkan perjuangannya atas dasar agama, memelihara bangsa, mempamerkan ketelusan dan amanah. Namun setelah berkuasa, segalanya berubah. Hakikatnya ketika berkuasa, hanya berlaku tindakan menjaga kepentingan kelompok dan kekuasaan, balas dendam dan saling menyalahkan sejarah masa lalu. Apabila berkuasa, agenda menjaga Islam dan hak orang Islam bertukar kepada membela individu tertentu atau kelompok sendiri berbanding membela rakyat. Hasilnya gagal menjaga kesatuan bangsa, kestabilan politik dan kehormatan negara sebagaimana didambakan oleh kita semua. Tuan-tuan sidang jemaat yang dirahmati Allah sekalian, janji seorang pemimpin dari kumpulan tertentu atau manifesto merupakan satu dokumen pemasaran idea, harapan dan masa depan. Manifesto adalah penyataan perancangan sebuah kumpulan yang memperincikan peranan dan perubahan yang akan dilaksanakan pada masa depan. Manifesto tidak boleh hanya menjadi alat atau janji dalam mempengaruhi minda serta persepsi rakyat tentang masa depan. Jangan kerana kengairahan kuasa yang bakal dimiliki oleh pemimpin, manifesto populis dibuat untuk menduduki puncak kuasa dan hakikatnya membohongi rakyat semata-mata. Akhirnya manifesto dikatakan bukan kitab suci yang wajib dipatuhi. Hadis riwayat Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mengingatkan ma min abdin yastarihullahu ra'iyat yamutu wa huwa 'ashun li ra'iyatihi illa harramallahu alaihi al-jannah. Tidaklah seseorang hamba yang dibebani amanah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memimpin rakyat lalu mati dalam keadaan menipu, khianat kepada rakyatnya, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan mengharamkannya syurga baginya. Riwayat Muslim. Tuan-tuan sidang jemaat yang dirahmati Allah sekalian, manifesto perlulah realistik dan bersifat komprehensif yang meliputi setiap aspek keperluan rakyat dan masyarakat, kestabilan politik, keselamatan negara dan ketenteraman awam. Jadi janji masa depan adalah terlalu berharga bagi rakyat dan negara untuk dikorbankan demi mencapai matlamat politik jangka masa pendek individu atau kumpulan tertentu. Sesungguhnya kepentingan Islam, Melayu, umat Islam dan bumi putera sangat perlu diutamakan. Kedudukan raja-raja Melayu, institusi agama dan hak-hak orang Melayu wajib dipertahankan. Dalam masa yang sama, tidak menyingkirkan hak-hak agama dan bangsa lain. Tuan-tuan sidang jemaat yang dirahmati Allah sekalian, mandat merupakan kuasa rakyat yang diberikan kepada pemimpin atau sesuatu kumpulan sebagai pengemudi dalam membawa inspirasi rakyat. Pemimpin menurut Islam adalah umara atau ulil am, iaitu orang yang mendapat amanah menguruskan urusan rakyat. Selain itu, pemimpin adalah pelayan atau khadam umat. Selepas pemimpin dipilih dengan kuasa rakyat, maka pemimpin dan pasukannya hendaklah mengamalkan politik matang yang berpaksikan kepada kepentingan rakyat dan negara. Hakikatnya, hentikan pertikaian dan suara-suara politik yang berpanjangan sehingga mengugat kestabilan pemerintahan dan negara ini. Bangunkan negara bersama dan melalui proses semak dan imbang yang bertanggungjawab demi kesejahteraan rakyat.
ketidakkestabilan kerajaan pada ketika selepas pilihan raya yang lalu seharusnya menjadi satu pengajaran kepada kita untuk memilih pemimpin masa hadapan. Tuan-tuan sidang jemaat yang dirahmati Allah sekalian, mengakhiri khutbah pada hari ini, marilah kita sama-sama menghayati dan mengambil pengajaran seperti berikut. Yang pertama, umat Islam hendaklah menyedari bahawa memilih dan mengangkat pemimpin yang jujur, amanah dan menjadi hamba kepada rakyat adalah penting untuk membuka ruang bagi negara ini menjadi negara yang sejahtera dan mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kekuatan ekonomi dan kesejahteraan negara hanya boleh dicapai dengan kestabilan politik. Sikap pemimpin dalam melaksanakan amanah, harga warga negara yang saling hormat menghormati, mengetahui dan mengiktiraf hak orang lain dan dalam masa yang sama menjalankan tanggungjawabnya sebagai rakyat dengan baik. Pemimpin yang ketiga, pimpinan dan orang Islam hendaklah menyedari bahawa jawatan atau kedudukan dalam Islam bukan tasyrif, kemuliaan. Sebaliknya, taklif, iaitu beban yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah untuk bermegah-megah dengan mengumpul harta, bersenang-senang atau bermewah-mewah untuk dunia yang hanya sementara ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nasi bil haqqi wa la tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Innal ladzina yudilluna an sabilillahi lahum adzabun syadidun bima nasu yaumal hisab. Wahai Daud, sesungguhnya kami telah menjadikanmu khalifah di bumi, maka jalankanlah hukum di antara manusia dengan hukum syariat yang benar yang diwahyukan kepadamu, dan janganlah engkau menurut hawa nafsu, kerana yang demikian itu akan menyesatkan dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan beroleh azab yang berat pada hari hitungan amal, disebabkan mereka melupakan jalan Allah itu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa naf'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal muslimin wa razaqana minat thayyibat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fadal muttaqun. Tuan-tuan sidang jemaat yang dirahmati Allah sekalian, marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan ketaatan kepadanya dan menjauhkan diri daripada perbuatan keji dan maksiat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin. Allahumma inna nas'aluka wa natawassalu ilaika bi nabiyyikal amin wa nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal uzma an tahfaza bi inayatir rabbaniyah wa khiddiqatis samadiniyah
Jalalatana Malik Muazzam Sultan Selangor, Sultan Syarifuddin Idris Shah Al-Haj Ibn Al-Marhum Sultan Syarifuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj. Allahumma addi min awana wal hidayata wat taufiq wa sihhata wa salamata min kali wahdi ahli Selangor. Tengku Amir Shah Ibn Sultan Syarifuddin Idris Shah Al-Haj fi amnin wa salahin wa afiyatin bimannika wa karamika ya dzal jalali wal ikram. Allahumma atin umrahuma muslahil muzaffi wal ra'iyati wal bilad wa balligh maqasidahuma li tariqil huda wal rasyad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kurniakanlah petunjuk kepada kami untuk mendirikan solat fardu 5 waktu secara berjamaah, menunaikan zakat melalui lembaga zakat Selangor, wakaf harta melalui Perbadanan Wakaf Selangor, dan menginfakkan harta pada tabung infak jariah umat Islam Selangor. Jadikanlah kami, ya Allah, antara hamba-Mu yang menjaga amanah. Kuatkanlah iman kami agar menjauhi perbuatan khianat, serta jauhkanlah kami termasuk dalam golongan orang-orang yang mengabaikan tanggungjawab, dan jauhilah negeri dan negara kami dari kehancuran disebabkan perbuatan rasuah. Serahkanlah tanggungjawab pimpinan negara kami kepada hamba-Mu yang amanah dan jujur, serta tegas lagi berani menegakkan kebenaran dan melaksanakan keadilan berdasarkan syariat. Ya Allah, ya Rahman, jadikanlah, ya Allah, masjid dan surau di negeri Selangor rumah-Mu yang aman, mempersatukan dan menjadikan nadi kekuatan ummah. Allahumma ya dafi'al bala, Allahumma ya dafi'al bala, idfa' anna hadzal waba wal bala wal marad wasyada'id wal mihanu bi lutfika ya latif, innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabi jadid. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'mi yazidkum was'aluhu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم موصدة في عمد ممددة الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. وأرنا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم أعنا بالإيمان وأمتنا بالإيمان وارزقنا بالإيمان وأدخلنا الجنة مع الإيمان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وديانة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا بسكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ من سخطك والنار. اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ومن ولدنا وارحمنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ربنا